Kisah ini bermula 12 tahun yang lalu. Seorang penyelidik muda dan cantik dari Jerman datang ke Tanzania untuk bekerja dan jatuh cinta dengan seorang pahlawan Masai. Dia memilih untuk tinggal bersamanya di sebuah pondok kecil di hutan liar, meninggalkan segala keselesaan dan kehidupan selesa yang dimilikinya demi cinta. Apa yang telah terjadi kepada mereka 12 tahun kemudian, dan bagaimana rupa anak lelaki mereka sekarang? Tonton video penuh untuk mengetahui jawabannya. Jangan lupa untuk suka video ini, langgan saluran ini, dan tekan ikon loceng supaya Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya memuat naik video baru. Mari kita teruskan. Stephanie Fuchs ialah seorang gadis Eropa biasa. Dia dilahirkan di Frankfurt, Jerman pada Jun 1986 dan dibesarkan oleh seorang ibu tunggal yang datang ke Jerman dari Prancis ketika ibunya baru berumur 19 tahun. Secara kebetulan, dia juga berpindah dari rumah ketika dia baru berumur 19 tahun. Dia mengembara ke seluruh Australia dan kemudian pergi ke England untuk belajar biologi dan pemeliharaan di University Bath Spa. Sepanjang tempo itu, dia menghabiskan 2 bulan di Zimbabwe untuk menjalankan penyelidikan bagi disertasinya. Pada masa itulah dia jatuh cinta dengan Afrika dan berjanji kepada dirinya sendiri bahwa dia akan kembali tidak lama lagi. Stephanie sangat suka mengembara dan meneroka budaya baharu. Dia boleh sahaja berkahwin di Jerman dan hidup bahagia. Namun, kehidupan seperti itu kelihatan sangat membosankan baginya. Dia mengimpikan perjalanan dan pengembaraan. Selepas dia tamat pengajian, dia pergi ke Tanzania sebagai sukarelawan untuk sebuah kumpulan pemeliharaan alam semula jadi yang berpangkalan di London. Dia tinggal di sebuah kampung kecil di Pulau Mafi, selatan Zanzibar. Disitulah dia bertemu dengan bakal suaminya. Semasa bekerja, dia perasan sekumpulan penggembala yang tinggi dan tampan yang mengikut tradisi lama menggembala lembu merentasi savana Afrika. Bakal suaminya, Sokoin, menonjol dengan pakaian merahnya dan perhiasan buatan tangan yang cantik. Pada saat itu, saya hanya nampak dia seorang sahaja. Dia lebih tinggi daripada yang lain dan mempunyai mata yang paling cantik, katanya. Dan sejak itu, dia tidak dapat berhenti memikirkan tentang dia dan tidak lama kemudian jatuh cinta. Dia mungkin kelihatan agak gila, memandangkan mereka datang dari dunia yang sangat berbeza, tetapi Stephanie tidak peduli. Dia jatuh cinta begitu mendalam sehingga dia sanggup melepaskan seluruh kehidupan lamanya. Stephanie sudah tinggal di Tanzania selama setahun dan telah belajar bahasa Swahili, yaitu bahasa ibunda Tanzania. Jadi dia bercakap dengannya dan meluahkan perasaannya. Lelaki Afrika itu tidak dapat menahan godaan wanita asing yang cantik itu, dan mereka menghabiskan malam bersama. Namun, dia tidak pernah terbayang bahwa gadis ini akan menjadi istrinya. Seminggu kemudian, mereka memutuskan untuk bersama, dan beberapa bulan selepas itu, mereka membuat keputusan untuk berkahwin dan berpindah ke rumah keluarganya di kawasan padang rumput Masai. Stephanie terpaksa meninggalkan semua kemudahan tamadun. Keluarganya pada mulanya tidak begitu menyambut baik hubungan itu dan mempunyai beberapa kebimbangan. Namun, apabila mereka bertemu dengannya, pandangan mereka berubah. Bersama suaminya, dia tinggal di sebuah pondok kecil yang diperbuat daripada tahi lembu. Tiada sistem kumbahan, air pipe, atau elektrik. Dia terpaksa membuang air di hutan liar yang jauh dari kampung dan membersihkan diri dengan menggunakan baldi. Makanan dan ubat-ubatan yang mencukupi sangat sukar didapati. Pada mulanya, dia berasa sunyi dan terasing kerana mereka bercakap dalam bahasa suku kaum. Ia juga sukar untuk meluangkan masa bersendirian dengan pasangannya kerana dia sentiasa bersama pahlawan-pahlawan lain. Abang-abang Sokoin sering berada di sekeliling, kadang-kadang malah tidur di ruang yang sama dengan Stephanie dan Sokoin. Perbezaan budaya ini menyebabkan masalah dalam hubungan mereka, sehingga membawa kepada pertengkaran. Pasangan itu sedar bahawa untuk terus bersama, mereka perlu menyesuaikan diri dengan gaya hidup masing-masing. Cabaran lain ialah keadaan persekitaran yang mencabar. Stephanie jatuh sakit beberapa kali, daripada jangkitan kaki hingga malaria dan ameba. Tidak hairanlah selepas setahun, Stephanie sudah cukup dan ingin pulang ke Jerman. Penyesuaian itu bukan sahaja tentang cabaran fizikal, tetapi juga melibatkan tekanan psikologi dan emosi. Namun, cinta adalah perkara yang paling penting baginya. Stephanie sanggup menanggung apa sahaja kesukaran demi lelaki yang dicintainya. Jadi, Sokoin memang hebat. Dia membimbing, memberi semangat, dan membantu Stephanie, kadang-kadang mengetepikan tradisinya demi kebahagiaan Stephanie. Keluarga Sokoin juga sangat baik terhadap Stephanie dan membantu dia menyesuaikan diri dengan budaya baru. Mereka sangat menerima saya dan bertolak ansur dengan saya. Mereka memakaikan saya barang kemas Masai dan mengenakan pakaian mereka kepada saya. Mereka pastikan mereka memberikan saya semua keselesaan asas yang mereka mampu. Pada dasarnya menjaga saya seperti menjaga seorang kanak-kanak kecil, kata Stephanie. Pada tahun 2016, Stephanie melahirkan anak lelakinya, Yannick,
yang membawa banyak kebahagiaan kepada seluruh keluarga. Dia sering berkongsi gambar Yannick di Instagram, dan mereka kelihatan seperti sebuah keluarga yang bahagia. Dia tidak boleh bertutur dalam bahasa Jerman. Dia hanya boleh bertutur dalam bahasa Ma, yaitu bahasa ayahnya. Stephanie menjelaskan, saya tidak mengajarnya bahasa ibunda saya, yaitu bahasa Jerman, karena saya rasa ia tidak sesuai untuk saya. Saya meninggalkan Jerman 17 tahun yang lalu, dan tidak pernah menoleh ke belakang. Saya rasa tidak sopan kepada keluarga yang membantu saya membesarkannya semasa bulan-bulan awalnya untuk bercakap dengan anak saya dalam bahasa yang mereka tidak fahami. Jadi, Sokoin sangat terlibat dalam membesarkan anak lelakinya, sama seperti seorang lelaki barat. Dalam budaya Masai, biasanya menjadi tanggung jawab ibu untuk membesarkan anak. Tetapi suami Stephanie mencabar stereotip itu. Ini bukan satu-satunya tradisi yang dia langgar demi istrinya. Sokoin juga memberitahu Stephanie bahwa dia tidak akan pernah berkahwin dengan wanita lain atau mengamalkan poligami, yang merupakan perkara biasa dalam kalangan lelaki Masai. Dia benar-benar jatuh cinta dengan istrinya dan keluarga bertiga yang mereka bina bersama. Hari ini, Stephanie dan Sokoin telah berkahwin selama 11 tahun, dan anak lelaki mereka hampir berumur 7 tahun. Walaupun dia mengakui bahwa perkahwinannya tidak begitu sempurna dan hidupnya bukan seperti dongeng, dia sangat bahagia tinggal di Afrika Timur. Saya lebih bahagia berbanding bila-bila sebelum ini, dan saya semakin menyayangi suku kaum yang indah ini, katanya. Pada tahun 2020, dia memulakan satu projek yang dikendalikan oleh wanita Masai yang menghasilkan tuala wanita boleh guna semula. Dia mengumpul dana untuk mesin jahit dan latihan melalui satu lagi kempen kutipan dana orang ramai. Projek ini telah memberi manfaat dalam membantu wanita Masai memperoleh keyakinan diri dan menjadi lebih berdikari. Dia juga menubuhkan sebuah laman web pelancongan budaya di mana dia mendidik tetamu tentang budaya Masai dan memberi mereka peluang untuk mengambil bahagian dalam aktiviti harian masyarakat Masai. Dia menawarkan penginapan berbilang hari untuk pengalaman budaya yang mendalam. Stephanie juga menulis sebuah buku berjudul Isipada, My Place is with the Masai, di mana dia berkongsi kehidupannya dalam suku tersebut. Buku itu mendapat kejayaan besar dan menjadi buku terlaris di banyak negara di seluruh dunia. Stephanie dan Sokoin masih bersama, dan cinta mereka tetap kukuh, seperti 12 tahun yang lalu. Stephanie, penyelidik muda dari Jerman yang mengikut kata hatinya ke Tanzania, bukan sahaja menemui cinta. Dia membina kehidupan yang istimewa dan indah bersama Sokoin dan anak lelaki mereka, Yannick. Kisah mereka adalah contoh hebat bagaimana cinta boleh mengatasi perbezaan, mencabar tradisi, dan menyatukan dua insan dari latar belakang yang sangat berbeza untuk mencipta sesuatu yang benar-benar luar biasa. Adakah Anda percaya pada cinta antara orang dari budaya yang berbeza? Dan itu sahaja. Jika Anda menikmati video ini dan mahukan lebih banyak lagi seperti ini, pastikan Anda tinggalkan tanda suka di bawah sebagai tanda penghargaan. Dan jika Anda belum melakukannya, Anda memang patut langgan saluran saya dan tekan ikon loceng, supaya Anda akan diberitahu setiap kali saya memuat naik video baru setiap minggu. Jumpa Anda dalam video seterusnya.